Ustaz, saya nak tanya sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Apa yang berhenti situ pula? Hak betul. Hak saya buat dalam kurungnya. Bismillahirrahman. Ya berhenti kurungnya. Harap ustaz tak keliru minta pencerahan. Gini, apa berhentinya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tambah. Lepas tu, ho ni mati so hidup so ko ho bagi bawah. Ho bagi bawah ya. Tak ada bismillahirrahman. Salah tu. Bismillahirrahman. Gitu. Jadi la deh bismillahir. Sebab ho bagi bawah ya. Tak ada orang mati, kan ada orang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Adakah orang awal wajib juga mengaji fiqh bab muamalah? Gini, orang awal wajib mengaji hukum hakik hak berkait dengan dia nak buat. Fiqh bab muamalah, misalnya dia nak muamalah ke apa dia? Bab jual beli, kena belajar bab jual beli. Dia nak buat rumah sewa, kena belajar bab sewa menyewa. Dia nak buat pajak gada misalnya, dia nak gada barang, mesti kena belajar bab gada ya. Dia nak apa dia lagi? Ikutlah. Maka kena belajar bab muamalah. Jangan kata saya belajar bab semaya puasa tu ya. Kalau kita tak muamalah dengan orang. Tapi kalau kita nak buat rumah sewa, kita nak buka kedai, anu kena belajar dengan orang. Ustaz, apa petua untuk sembuh penyakit kuning baby? Penyakit kuning baby ni tak payah pergi hospital lah. Hospital mu tak beri obat pun, cocok nak ambil darah ya. Jadi ada orang kata belah batai wali tu, ambil getah dia comor di tapak kaki, lepas tu jemur pagi-pagi lah. Ambil vitamin E tu. Vitamin matahari tu. Mula-mula naik matahari tu dia tak molek. Molek untuk budak. Buat lagu tu insya-Allah. Ustaz, boleh kada ustaz cerita ke kisah ulama Syekh Hariri yang hidup tanpa jatuh? Betul kau kisah tersebut? Syekh Muhammad Al-Hariri hidup tanpa jatuh. Hamba tak tahu cerita ni mari mana. Tiba-tiba cerita ni. Hamba tak pernah jumpa dengan dia. Dia meninggal setahun baru hamba naik ke Yaman. Tak sempat dengan dia. Orang hebat masya-Allah. Selalu bermimpi temu Nabi pakai baju hijau semacam. Orang tanya dia, Syekh, apa pakai baju hijau? Dia kata setiap kali Rasulullah mari temu aku pakai baju hijau. Tu Syekh Muhammad Al-Hariri. Tetapi dia hidup tanpa jatuh ni, hamba tak tahu ni cerita ni betul kodok ataupun tambahan. Sebab tu hamba secara peribadinya tak suka cerita keramat-keramat, lebih-lebih lagi guru-guru kita. Kerana ramai orang tak suka dengan cerita ni. Kadang-kadang benda ni tidak betul pun, tidak betul pun maklumat dia. Maka benda ni jadi fitnah kepada dia pula. Ni macam hidup tanpa jatuh ni. Selok kita nak jawab. Wahabi kok gerai lama dah kita. Kalau ayat cerita lagu ni selok yang kata berapa dia tak tahu. Jadi cerita ni pun hamba tidak pasti. Jadi hamba tak boleh nak ayat cerita lah. Saya baru buat operation dalam hidung. Kalau hidung ada kapas lagi, boleh ke muka tu kita sapu je air ketika wuduk? Kalau hidung ada kapas, duk mana tahu? Kalau duk dalam tak apa, kalau duk luar tak ada. Kawasan ni kena tayamum lah. Nampak? Tayamum. Misalnya kapas duduk lagu ni. Ni atas hidung lah. Kalau duduk dalam tak ada masalah. Kena ambil semaya macam biasa lah. Kalau duduk luar, kena tayamum lah. Tapi kena qada lah. Kawasan anggota tayamum. Apa soalan kita? Ustaz dok rajin jawab. Kita dok suhu kau. Tak tahu. Apa dia mau pandai-pandai jawab tak suhu kok gapo? Ana jawab belako soalan tak siapa kok ambo tu. Jangan cepat kita buat andai jadi suuzon dengan orang. Kalau kita dok kekal perasaan lagu tu, ustaz dok layan soalan hak suhu ya. Betul ke dok ambo layan lagu tu? Tahu dok berapa ribu soalan dok ambo jawab. Orang suhu belako kok ambo jawab tu. Jangan iman dalam hati kita ada suuzon dengan orang.
Ambo bukan kata layan soalan suhu saja. Siapa kamu? Ambo jawab. Gitu. Fadilah doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru sebelum makan dan minum. Fadilah dia insya-Allah selamat daripada racun kau sihir kau gapo dia. Antara ceritanya Sayyidina Khalid Al-Walid apabila dicabar oleh orang kafir, dia kata Islam agama betul tak betul. Kalau agama betul minum racun. Maka dia pun minum. Dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia minum dengan yakinlah, kita jangan terawih, guni batin lah. Minum berok depan orang kafir, tak ada jadi gapo-gapo. Keyakinan dia sungguh. Orang yang dulu keyakinan dia kuat, ilmu dia kurang. Kita ilmu penuh bukit amalan. Yakin sebutir habuk tak ada. Tu tak jadi sebutir habuk. Kerana jadi satu benda ni berdasarkan keyakinan kita. Kita baca benda kita sendiri tak yakin, tak ada faedah supaya tak baca dah. Keyakinan itu penting. Pergantungan kita dengan Allah Taala. Apa hukum buat bunyi tulis jari ketika solat? Tidak batal hukum dia makruh saja. Buat ketah. Tah gini. Buat dalam masjid. Dia panggil gapo dia furqa gapo dia. Makruh hukum dia dah. Dekat dalam masjid kita duk kerak ketah. Dalam semaya kita buat kekah. Bunyi tu ketah tak batal sebab dia jangan bunyi mulut. Bunyi ni jangan bunyi mulut. Bunyi di tubuh kelekak tak apa. Ni orang semaya kak bunyi dia. Tulis dia bunyi. Nak kata tak ada masalah. Jadi tidak batal. Apakah hukum buat bunyi? Bagaimana? Tak nampak tu. Bagaimana cara kita nak betulkan niat kita balik? Sebagai contoh, pada awalnya kita niat melakukan sesuatu kerana Allah. Selepas mendapat pujian daripada manusia, kita merasa diri kita hebat, lebih mulia daripada orang lain. Sedikit kita tahu tu maksiat hati. Tu baiki lah. Niat tu molek dah kerana Allah. Maka baiki. Kata benda tu syaitan berlaku. Buat ibadat, buat taat, buat gapo tu suruhan daripada Allah. Kita boleh buat ibadat, boleh buat taat bukan untuk dibanggakan tetapi untuk disyukuri. Terima kasih Tuhan kerana buat hamba jadi baik. Kalau mau buat aku jadi jahat pun boleh. Tetapi membuat aku jadi baik, terima kasih Tuhan. Bukan kata bila jadi baik kita nak bangga, kita hebat, kita bersih, kita gapo. Apa hukum cabut teh bertuah melalui pembelian? Contohnya beli perfume satu dapat nombor teh bertuah. Gini. Kalau benda itu semata-mata pembelian saja, tak ada kaitan, cuma dia win nombor. Kita beli macam biasalah, perfume ke apa, pasti dia win nombor ya. Dia win nombor. Maknanya kalau rezeki demo boleh. Tu tak apa. Tetapi dengan pembelian, maknanya kita beli tu macam bayar. Nak beli nombor tu kita bayar. Macam nombor, nak ambil nombor tu kita bayar. Atas dia pun seliklah sikit. Buat atas nama perfume ke apa, tapi bayar nombor tu, maka tak boleh judi. Kalau beli nombor tu jadi judi. Tapi kalau kita beli perfume macam biasa, cuma yawi nombor, rezeki demo kalau tu tak apa. Tu dah. Tu tidak ada istilah ambil duit orang. Tapi kalau bayar nombor, cuma buat selit dengan perfume tu, maka tu jadi judi. Saya nak tanya apa hukum tadah tangan pada hujung khutbah kedua pada akhir Jumaat. Hukum dia khilaf ulama. Muktamadnya tidak sunat. Ada pendapat kata sunat. Dalam kitab Hidayatus Subiah kata sunat. Tetapi muktamad tak silap hamba tu tidak sunat. Lepas tu doa lagu tu sebut amin. Kalau nak sebut amin pun baca amin selu-selu. Kerana doa ketika khutbah bukan untuk diaminkan. Doa ketika khutbah adalah rukun untuk khutbah. Dia tak semua doa itu diaminkan. Doa dia untuk rukun sahaja. Jadi dengar sahaja. Kalau kita doa amin-amin sehingga tak dengar doa, masalah pula. Jadi tak sah pula khutbah tu kerana tak dengar doa kepada muslimin muslimat. Sebab tu setengah ulama tak amin, tak baca doa. Hamba tak angkat tangan langsung, tak sebut amin pun. Dengar sahaja. Ada ulama kata amin. Cuma khilaf benda tu.
Bolehkah saya dengar ustaz kat kampung saya syarah kitab Imam Az-Zahabi dosa-dosa besar? Sepengetahuan saya buku itu dimelayukan oleh Salafi. Tak tahu hamba. Imam Az-Zahabi ni tidak Wahabi dia. Jadi kitab Al-Kabair dosa-dosa besar tu karangan kita Imam Az-Zahabi tu boleh mengajar. Tapi hok jo syarah tu Salafi tu salah dia lah. Saya tak okey buku tu tak tahu lah hok jo mengajar tu Salafi kak. Mengajar kitab Minhaj kau mengajar Quran pun sesat kalau dia Wahabi boleh. Lagi-lagi bawa kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi nyodai di Wahabi lagi-lagi sesat. Quran sesat dia. Apa maksud sujud dan rokok yang sempurna mohon pencerahan? Rokok dengan betul, sujud dengan betul itu sempurna secara zahir. Secara hakikat pula macam-macam lah maksudnya. Antaranya pengajian ilmu untuk kenali. Ketika kita buat satu-satu rukun mesti hadirkan syukur dan taubat. Kerana syukur dan taubat, apabila kita boleh rokok, kita sebut alhamdulillah, terima kasih Tuhan kerana izin hamba rokok untukmu. Hamba boleh rokok ni terima kasih. Syukur. Kedua, minta maaf ya Allah ya Tuhanku, takut rokok saya ni tidak betul dengan keinginanmu. Jadi setiap rokok aku, setiap iktidal pun mari hadirkan lagu tu. Terima kasih Tuhan izinkan hamba iktidal tapi hamba rasa malu takut tak betul. Gitu setiap. Ustaz, tentera Islam tak serang negara Islam. Apakah tentera yang mempertahankan negaranya itu dikira mati syahid? Dan bagaimana pula tentera yang menyerang pula dikira mati syahid juga kah? Masalah Islam sama Islam ni orang yang menyerang negara orang tu dipanggil buruh, pemberontak. Maka kalau mati dia mati maksiat. Mati dia mati maksiat masuk neraka. Tetapi tak kekal lah muka dia orang Islam lagi. Orang yang mempertahankan itu syahid kau tak? Syahid kalau perang orang kafir. Kalau tak perang orang kafir. Tapi kalau dia dibunuh dengan cara zalim, yakni bukan dengan cara benar, maka dia dapat pahala syahid akhirat. Manakala tentera hak menyerang negara orang itu mati masuk neraka belaka. Macam duk Israel, Syria. Orang Islam lagi serang orang Islam juga. Gini Iraq, gini Yaman, sama-sama Islam juga. Tu mati masuk neraka belaka. Hak menyerang dia tu. Gerak hati kita ni boleh percaya ke? Macam mana nak kenal pasti gerak hati yang baik dan buruk? Gini, hati kita apabila bersih tu hari satu gerak, satu ilham daripada dia, kita dapat tahu benda-benda. Macam-macam lah. Nabi kata istafti qalbak. Nabi kata minta fatwa lah dengan hati kamu. Berarti Nabi pun mengiktiraf lintas hati. Hati kita nak ke apa dia? Sebab Nabi kata istafti qalbak. Tanya hati kamu. Hati hak mana? Hati yang bersih. Hati yang ada makrifat. Hati yang alim baru boleh tanya. Kalau hati jahil, hati buta, hati tak tahu apa, nak tanya lagu mana? Tidak kau jawapan dia semua itu nafsu belaka. Tetapi orang yang ada makrifat, maka hati dia akan menjawab melalui makrifat dia. Maka boleh dipercayai. Boleh dipercayai. Kalau ilmu tak apa, gerak hati kita tak baik, tak gapo, maka tak suruh tanya. Jawapan kita semua balik ke kita saja. Ada masalah kita, ada. Jika dalam istihadah boleh tak lakukan solat sunat subuh sebelum solat subuh, boleh kau lakukan seperti biasa. Jika dalam haid boleh tak ikut bacaan Al-Quran tapi tidak mengeluarkan suara, hanya gerakkan bibir sahaja. Istihadah maya sunat hukum dia boleh. Semaya fardu kena ambil air semaya semacam. Setiap kali nak maya fardu ambil air semaya semacam, nak maya sunat lah banyak mana pun boleh. Ketika berlaku istihadah. Manakala haid kita ikut Al-Quran buat gini. Tak punya suara hukum dia boleh tidak dipanggil baca Al-Quran. Saya dah setahun solat salah arah kiblat. Sebab tu rumah silap letak penunjuk arah. Saya perasan kiblat salah lepas tengok kompas. Sekarang saya dah qada balik, cuma tak habis tu lambat lagi lah. Andai kata saya mati sebelum habis qada solat itu, adakah kena seksa dosa tinggal solat? Atau apa yang waris boleh buat untuk lebihan solat yang tak sempat qada tu? Semaya hak salah itu wajib kena qada. Dosa tak dosa suku pasal. Kadang-kadang tak dosa. Sebab sembahyang yang diqada ada dua kategori. Pertama, tinggal dengan cara berdosa, seperti sengaja kau gapo dia. Maka hak tu wajib kena qada segera kerana menghilangkan dosa daripada diri kita.
Mana kalau macam lagu ni kita tak sengaja pun tapi kena qada lah. Tak dosa, tak dosa. Tapi semaya itu salah. Yo, batal. Kena qada, dosa tak dosa. Pas lagu mana? Apa kena masuk dengan aku pula benda tak dosa ke? Ya dah tak dosa ke? Cuma qada tetap kena qada. Kalau tak ada kena bayar fidyah lah. Kaedah dia. Tu ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.